Baru-baru ni, aku ada sembang dengan kawan aku. Dia Chinese daripada Singapura. And topik kita orang sembang tu masuk sedikitlah bab personal finance. Terutamanya bab simpan duit. Sebab aku curious, kenapa orang Cina ni, dia orang banyak duit dalam bank. Okay? So aku tanyalah kawan aku, Sean, kalau sebulan kan, you simpan berapa daripada gaji you? Oh, I simpan kalau boleh, at least 50% 50%, like half. Well, masa dia cakap 50% tu, honestly aku memang tak percaya langsung lah Sean ni. Okay? Sebab Sean ni kuat sembang. Tapi aku buka jugalah phone untuk buat research. Kat research tu, honestly aku memang terkejut. Sebab dia cakap yang Singaporean atau Chinese Singaporean, secara average, diorang menyimpan 34% daripada gaji diorang. And masa 2020 itu, diorang boleh simpan sampai 40%. Gila tak gila? Tapi, bila aku tengok secara lagi mendalam, aku dapat tahu yang negara yang mostly etnik dia orang Cina, dia orang akan simpan dalam jumlah yang sama juga, 30 ke 40%. Aku tak puas hati, aku buka pula Malaysia punya saving rate berapa. Terkejut mat, beza langit dengan bumi. Orang Malaysia saving rate 1.2% saja. Meaning, kalau kita gaji RM3,000, kita akan simpan RM34 saja. Nak lagi sedih, Gubernur Bank Negara baru cakap yang separuh daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan RM1,000 pun. Sebab tu hari ni aku nak share something yang aku dapat daripada Sean juga. Dia cakap ni adalah rahsia macam mana orang Cina pandai simpan duit. So kalau kau nak pandai simpan duit, kau kena follow apa yang orang Cina buat. So let's go. Now, sebelum aku share rahsia macam mana orang Cina pandai simpan duit, aku juga nak share dekat korang kenapa orang Cina suka simpan duit. Sebab aku rasa benda ni penting. Dan juga kalau korang faham secara mendalam, korang akan dapat simpan duit dengan lebih mudah. Tapi kalau korang klik video ni semata-mata untuk pergi tengok rahsia tu, korang boleh tekan dekat bawah lah sebab aku dah sediakan chapter. So, boleh skip part tu lah kalau korang tak nak. So, sebab utama kenapa orang Cina suka simpan duit sebenarnya berkait rapat dengan budaya orang Cina tu sendiri. Kalau kita tengok kan, okay, perayaan Hari Raya Cina, biasanya diorang punya decoration warna merah. Warna merah ni sebenarnya adalah melambangkan abundance atau good luck lah kepada orang Cina. Kalau kita tengok sendiri pun, ampau orang Cina yang diorang bagi tu kan warna merah. So, maksudnya good luck atau kebandaan macam tu. Okay? Masa diorang bagi ampau tu pun, diorang akan cakap something tau. Diorang akan cakap apa? Kongsi Fat Chai. Kongsi Fat Chai tu, maksudnya bukan selamat tahun baru Cina tau. Okay? Macam kita dapat masa Hari Raya tu. Bukan. Maksud dia, semoga kau kaya. Semoga kau kaya masa dapat duit ampau. Culture orang Cina ni memang different betul lah. So, kawan aku cakap, bila budak-budak dapat duit ampau tu juga, biasanya Chinese parent ni, diorang encourage anak-anak diorang untuk menyimpan. Sebab diorang cakap dekat anak diorang, menyimpan ni adalah satu amalan yang sangat mulia lah. Aku tak tahulah mulia daripada, sama ada daripada segi ajaran Buddha ke apa, tapi diorang anggap simpan duit ni satu yang sangat penting dalam kehidupan. Sebabnya, orang Cina ni, dia measure kau punya respect tu berdasarkan berapa banyak duit yang kau ada. Lagi banyak duit yang kau ada, lagi banyak respect yang kau akan dapat, especially daripada orang-orang tua. So, kawan aku juga ada mention yang orang Cina, mostly kalau kawan dia yang tengah bekerja sekarang, diorang prefer untuk kahwin bila diorang dah stable and ada kerjaya dan juga ada rumah baru diorang kahwin. Lepas kahwin pun, orang Cina still amalkan stability lah dalam family planning. Contohnya kalau kita tengok Chinese couple, mostly diorang akan ada satu orang anak ataupun dua orang anak. Kadang-kadang tu tak ada anak pun ada. Sebabnya dalam family planning ni, diorang harmonikan kewangan dengan keluarga. Sebabnya kalau ada kesepitan duit, apa pun tak jadi kan. Okay? Apa pun memang tak jadi. So, diorang prefer untuk ada anak yang sikit dan ada duit yang extra untuk dilaburkan balik dalam diri dia. Contohnya untuk kesihatan, education ataupun pencen sendiri untuk lepas kau bersara nanti. So, diorang prefer buat macam tu. Sebab diorang fikir ahead lah, ahead of time. Diorang fikir pasal masa depan juga. Jadi, yang aku cakap tadi itulah antara sebab utama kenapa orang Cina suka simpan duit. Dia sangat berkait rapat dengan culture orang Cina tu sendiri. So, tu je lah nak cakap pasal kenapa. So, sekarang jom kita tengok pula macam mana orang Cina pandai simpan duit. Rahsia-rahsia dia. Okey, rahsia sebenar macam mana orang Cina pandai simpan duit sangat, sebenarnya tak adalah gah sangat. Okey, dia biasa-biasa je. Cumanya, orang Cina ni, dia tahu ke mana setiap sen duit dia pergi. Contohnya macam kawan aku, dia tahu dari mana duit dia datang
and ke mana duit dia akan pergi lepas ni. Okey, sebenarnya sistem ni dipanggil sebagai zero based budgeting, atau bahasa Melayu dia adalah bajet asas sifar. Zero based budget ni sebenarnya adalah satu sistem bajet yang mana kau akan spend setiap sen duit kau sampailah hujung bulan tu kau akan ada kosong. Maksudnya kau punya income tolak dengan perbelanjaan, dia akan jadi kosong. So, perbelanjaan dalam konteks ni termasuklah juga macam saving dan juga investment. Aku ambil contoh dekat sini, kau punya income dalam sebulan adalah RM3,000. So, dalam zero based budgeting, perbelanjaan kau akan nampak macam ni. Ada barang dapur, minyak, komitmen, tapi kat bawah pun ada juga simpanan, contohnya pelaburan macam Wahid Invest dan juga lain-lain yang kau mungkin buat lah. Bila kau dah siap buat bajet tu, sepatutnya balance yang ada dekat bawah tu, dia akan jadi kosong. Ni bermaksud, dalam zero based budgeting, setiap duit yang kau dapat, kau akan spend dekat something. Okay? Jadi, kalau kau nak buat zero based budgeting dekat rumah, kau boleh buat, tak ada masalah, senang aja. Cumanya kau orang kena ada komitmen and jujur dengan diri sendiri. Dan biasanya orang yang buat zero based budgeting ni, kena buat at least, kawan aku cakap, dalam 3 bulan lah, maybe, untuk tahu macam mana nak kira pembelanjaan yang berubah-ubah. Contohnya macam bil elektrik kan. Bil elektrik kan berubah-ubah. And then minyak kereta kau pun berubah-ubah. And then banyak lagi lah benda yang berubah-ubah. So, please, kawan aku cakap, apply dalam 3 bulan maybe kau buat zero based budgeting. And kau boleh dapat the average perbelanjaan yang kau boleh letak lah untuk setiap kategori yang berbeza ni. Alright, selain daripada zero based budgeting, kawan aku, Sean, cakap yang orang Cina juga ada pegang 3 prinsip kewangan yang penting lah untuk simpan duit dengan betul. Yang first, surprisingly, orang Cina ni dia tak suka beli barangan mewah atau barangan yang kau beli hanya untuk menunjuk-nunjuk. Contohnya kan, orang Cina, dia orang tak suka beli barang kemas. Okay? Barang kemas yang dia buat daripada emas. Tak kira lah 916 atau 999. Ini bukan aku cakap, tapi ni akak yang aku jumpa kat TikTok ni sendiri cakap. Cuba korang tengok. Dalam 100 orang, saya tak pernah nampak orang Cina beli emas tau. Diorang datang, diorang beli emas putih je. Tapi orang kita, orang Indonesia, orang Indian, majoriti diorang datang beli emas 916 atau 999. Saya sampai sekarang, saya tak dapat jawapan. Kenapa orang Chinese tak beli emas yang warna emas, warna gold tu? So, konteks dia dekat sini, orang Cina, kalau dia orang kaya, dia orang tak suka menunjuk-nunjuk dia orang punya kekayaan lah, kemewahan. Okay? Kalau kita tengok pun, influencer-influencer yang ramai menunjuk harta tu dari kaum. Okay, nombor 2, orang Cina juga akan guna peraturan 10/1. Okay, 10/1 bunyi dia macam panjang, tapi basically maksud dia adalah orang Cina akan spend RM1 saja setiap RM10 yang dia orang dapat. So, maknanya, dia orang akan cuba belanja sedikit mungkin yang dia orang boleh lah. Tapi, adakah realistik? Memang tak realistik lah, okay? Benda ni sebenarnya bukanlah nak kau terapkan betul-betul, okay, secara depan-depan. Sebenarnya dia cakap untuk hidup bawah daripada apa yang kau jana sendiri. Maknanya living below your means lah, kalau Mak Saleh cakap. Prinsip ni, kalau korang tengok betul-betul dalam orang Cina, dia memang jelas. Sebabnya orang Cina ni, dia orang tak suka berhutang. Apa-apa dia orang suka bayar cash. Contohnya kalau kena berhutang pun, macam buat loan rumah atau loan kereta, dia orang akan letak down payment yang tinggi. Ni sebab dia orang nak jaga cash flow dia orang setiap bulan. Prinsip last yang orang Cina guna, yang buatkan dia orang pandai simpan duit adalah dia orang pentingkan quality bila beli barang keperluan. Contohnya, kalau dia orang cari kerusi office, dia orang akan nampak kerusi yang support tulang belakang tu sebagai satu keperluan berbanding dengan kerusi yang bergoyang-goyang murah lah. Okay? Dia orang bayar mahal tak apa, tapi kerusi tu kenalah berkualiti supaya dia orang punya kesihatan tak terjejas. Tapi kan dalam kejar kualiti tu, dia orang tak adalah ambil secara ekstrim. Contohnya, bila beli baju, tak adalah dia orang nak beli baju Gucci. Okay? Sepanjang aku guna prinsip ni, honestly aku rasa ni adalah prinsip yang terbaik lah daripada orang Chinese sendiri. Sebabnya, better kau beli barang yang mahal sikit. Honestly, Uniqlo tak mahal tapi aku rasa mahal. Okay? Better kau beli barang mahal yang berkualiti berbanding kau beli barang murah yang tak berkualiti. Kalau Mak Saleh, tak silap aku, dia ada phrase iaitu buy it nice or buy it twice. So, aku rasa itu je lah untuk rahsia macam mana orang Cina pandai simpan duit. And aku berharap korang dapat something daripada video ni supaya korang boleh create habit yang bagus untuk menyimpan macam orang Cina. Aku ucapkan dekat korang, kongsi facai,
atau semoga kau kaya? Okay? Apa-apa soalan boleh tanya dalam ruangan komen. And kalau nak cepat, korang boleh direct DM aku dekat Instagram @afham.yusof. Macam biasa, kau sedia untuk subscribe aku sebab aku nak capai 50k subscriber.